الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله. نور محمد صلى الله. نور محمد صلى الله. تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على رجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اهدنا على صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم افتح لنا قلوبنا في طلب العلم وارزقنا إخلاص فيه والعمل به والنشر به حتى يأتينا اليقين. آمين يا رب العالمين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur dan puji dipanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang izin ketentuan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dapatlah sama-sama kita bersua dalam live Facebook ataupun live Instagram bagi Ramadan yang berbahagia ini. Terima kasih kita ucapkan kepada pihak Yayasan Budi Ehsan Malaysia kerana sudi untuk menaja live ataupun sponsor kita punya live pada kesempatan pagi berbahagia ini. Dan anda juga boleh like ataupun mengunjungi Facebook, Instagram juga Yayasan Budi Ehsan Malaysia, yang mana daripada situ anda akan dapat lihat sendiri apakah aktiviti, apakah yang NGO ini laksanakan. Kerana bagi saya NGO ini sangat dengan bantuan-bantuan yang diberikan kepada golongan susah, kepada golongan yang sangat memerlukan, termasuk golongan asnaf. Jadi anda yang mungkin tercari-cari siapakah ataupun mana satu NGO yang boleh kita nak salurkan sumbangan kita, lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Jadi saya cadangkan salah satunya ialah dengan Yayasan Budi Ehsan Malaysia. Bagaimana tiba-tiba cakap putih pula Ramadan ni. Jadi bagaimana anda boleh menyumbang? Anda boleh pergi dekat ruangan caption saya tu, anda boleh tekan link di situ. Dan kemudian anda boleh tengok bagaimana cara anda untuk menyumbang sedekah maupun donation anda tu, bagaimana diberikan. Dan menariknya daripada setiap sumbangan anda akan mendapat pelepasan cukai. Okay. Baik, alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Terima kasih kerana semua kawan-kawan yang daripada mana ni, daripada Puchong, Narlisa Sofia, daripada mana ni, Allahumma salli ala Muhammad, Suhaili Rozali Tanjung Malim, daripada mana kawan-kawan kita ni, Allah ramainya, Singapura pun ada, Faisal Wahid, daripada Sungai Perak, Hairuniza binti Tamin. Ni sahur makan apa ni pagi ni? SA Jumina, selamat pagi Ustaz dari Singapura. Ya, terima kasih banyak. Dari mana? JB Nasa Mihah, terima kasih. Alhamdulillah. Oh, Kelantan mana? Oh, Kelantan. Tak ada Kelantan pagi ni. Ada tak ada ni? Oh, kau dok napok. Seremban Seremban clear. Okey, ramai ni, masya-Allah. Nasib baik sempat join live Ustaz Hairuniza. Sempat, insya-Allah. Masih dalam telekung lagi ni. Berteruslah dalam telekung tu sampai maghrib sehari. Terus maghrib. Okey, masya-Allah, di awal pertemuan kita pun sekitar 2400 dah kawan-kawan yang menonton. Jom kita share, kita sebarkan perkongsian saya pada pagi ni. Kongsikan, share sebanyak-banyaknya dengan kawan-kawan, teman-teman tersayang. Semoga pencerahan yang bakal saya berikan ini dapat memberikan satu pencerahan lah juga, ataupun panduan kepada kita agar kita menjalani kehidupan kita ini, khususnya dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini, dalam tempoh stay at home ini, kita bertambah pahala, bukannya bertambah dosa atau berkurangnya pahala. Wal'iyyazubillah. Okey. Tajuk yang akan kita bicarakan dalam kesempatan pagi yang berbahagia ini, iaitu berkaitan tentang dengki merosak diri. Dengki merosak diri. Kawan-kawan yang dirahmati Allah sekalian yang saya muliakan, termasuk yang menonton di Instagram saya ataupun juga yang menonton di YouTube channel saya, Ustaz Ilyas Ismail Official. Terima kasih. Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala mengingatkan kita bahawa salah satu daripada sifat tercela, salah satu daripada sifat mazmumah, salah satu daripada sifat yang Allah benci, Nabi benci daripada dilakukan ataupun daripada ada sifat ini, iaitu namanya hasad. Hasad. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebutkan innal hasad yaqul hasanat. Penyakit atau sifat dengki, dia akan memakan, yaqulul hasanat, dia akan makan, dia akan kekoh, dia akan merosakkan segala hasanat,
kebaikan-kebaikan yang kita buat punah, rosak, lebur, hancur kalau ada sifat hasad. Orang Melayu dia sebut dengki. Kadang-kadang ada orang disebut hasad dengki, dia gabung dua-dua sekali. Padahal dalam bahasa Arab hasad itu maknanya dengki. Jadi kalau kita sebut penyakit hasad dengki, orang kata apa? PhD penyakit hasad dengki. Dahlah hasad tu maknanya dengki. Pi bubuh dengki lagi sulah. Dengki kuasa dua, teruk sungguh dengki kuasa dua. Macam ialah malam apa orang panggil Lailatul Qadar kan. Lailah tu dah malam dah. Malam dah. Malam Lailatul Qadar. Tak payahlah sebut malam sampai dua kali. Sebut malam Al-Qadar ataupun Lailatul Qadar. Cukup. Malam Lailatul Qadar. Dalam malam Lailatul tu malam lagi. Malam Qadar. Malam sungguh. Begitulah hasad dengki. Jadi hasad tu main dah dengki. Tapi tak apalah tuan-tuan dah faham tu dah sebut dah lama terpulang lah. Dengki maupun hasad adalah sifat tercela yang Allah Subhanahu Wa Taala benci kalau hamba-hamba dia ada perangai macam ni. Pasal apa? Pasal perangai dengki, hasad ini adalah perangai iblis. Oh, dia dengki dengan saudara lagi, dengki dengan Nabi Adam alaihissalam dan keturunan anak Adam semua dia dengki habis. Orang yang ada penyakit dengki ni, ciri-ciri paling jelas pada dia sebenarnya apa? Pertama sekali saya kongsi. Nanti kawan-kawan yang menonton di YouTube ke, dekat Instagram ke, dekat live Facebook ke, anda boleh letak di ruangan komen, okey? Letak di ruangan komen. Orang hak dengki ni dia ada beberapa ciri-ciri yang secara umum dulu. Nanti kita akan pergi dengan lebih lanjut kat dalam nanti. Pertama sekali, orang dengki ni dia sifat dia mengharapkan hilangnya nikmat yang orang lain dapat. Dia mengharap hilang nikmat yang orang lain dapat. Dia tengok orang tu dapat satu nikmat, dia meluat dan dia minta, dia berharap sangat moga-moga nikmat yang ada pada kawan dia tu hilang. Sama ada kawan tu dapat naik pangkat, kawan tu baru dapat baby, kawan tu baru menikah, kawan tu baru dapat golden handshake, kawan tu baru dapat kunci masuk rumah baru. Dia meluat. Aku kalau boleh aku nak je dia tu biar tersumpuk, jatuh, terbang, sakit, hilang, sedih tu. Itu tanda-tanda dengki ataupun hasad. Yang kedua, orang yang hasad ataupun dengki ni sifatnya juga ialah dia gagal melihat hikmah dan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Orang dengki dia gagal melihat hikmah dan nikmat Allah. Kawan-kawan, saya nak tanya satu benda. Pasal apa? Kenapa kelawar dia tak boleh terbang siang? Tu dia. Saya nak tanya ni teka-teki riddles. Kenapa malaikat dah kelawar tak boleh terbang siang? Boleh terbang tapi dia tak mampu terbang siang. Sebab apa? Sebab apa? Kena tanya Batman lah. Tak, gini. Kelawar bukanlah dia tak mampu nak terbang di waktu siang. Tetapi matahari itu terlalu terang sampai kelawar pun tak nampak jalan. Saya rajin tengok naik jawal, tengok rancangan binatang. Maklumlah, doktor yang lain itu pakai nak tunjuk ini aurat semua. Baik aku tengok yang tak pakai baju, lagi nang. Jadi saya suka tengok rancangan binatang. Banyak belajar dalam dunia haiwan ni, banyak manusia patut ambil pelajaran. Afala tatafakkaru, tidak kamu berfikir. Kelawar dia tak boleh terbang siang sebab matahari itu terlalu terang sangat, cahaya tu terlalu over sangat sampai dia tak nampak jalan. Begitulah manusia, teman-temanku sekalian. Begitulah manusia, punyalah Allah punya nikmat terlalu banyak sampai dia pun tak nampak dah mana satu nikmat. Bercakap, nikmat. Dapat duduk, nikmat. Dapat menonton dekat live IG, live Facebook, ini semua nikmat. Tahu tak? Ini semua nikmat. Pagi tadi sahur, dapat makan dengan tenang, solat subuh berjamaah, baca Quran, tadarus. Tapi tak jadi
terus. Itu nikmat dari Allah. Tapi orang ada hasad, orang ada dengki, dia gagal melihat ini semua nikmat hikmah dari Allah. Dia gagal melihat. Dia tak nampak. Dia tak nampak yang dia sedia dapat, yang dia nampak yang lain dapat. Itu hasad. Yang ketiga, ciri orang hasad, orang dengki, yang tiga ialah benci pada persaudaraan. Benci pada persaudaraan. Kawan-kawan yang dirahmati Allah sekalian, saya tak ulas sangat pada benci pada persaudaraan ni sebab dalam YouTube saya pun, kat dalam YouTube saya Ustaz Ilyas Ismail Official, anda boleh tonton. Saya ada kupas dah sebelum ni. Tajuknya tentang siapa munafik sebenar. Siapa munafik sebenar. Anda boleh tonton, sebab saya tak mengulang dah konten yang sama. Jadi anda boleh tonton semula. Saya dah banyak kupas tentang benci pada persaudaraan. Saya dah kupas di sana, anda boleh tonton nanti. Sebab apa? Orang beriman ni kawan-kawan semua. Orang beriman, sifat dia apa? Innamal mu'minun ikhwatun. Orang beriman itu bersaudara. Ikhwah. Dia ada sifat persaudaraan. Bila dia ada persaudaraan, maknanya dia ada kasih sayang di situ. Okey, tengok saya nak share. Apa peranan ilmu sampai ke syurga? Macam kita kan pagi-pagi, ada kawan-kawan menonton saya, ada kawan-kawan menonton ustaz-ustaz lain. Sebab contoh, Yayasan Budi Ehsan pun juga menaja kuliah-kuliah ustaz-ustaz yang lain. Jadi anda juga boleh tonton ceramah daripada asatizah yang lain. Kejap dia ada ni, duha, ada zuhur, ada petang, malam, banyak-banyak. Tak time berbuka, tak adalah kot, takkanlah sampai tak makan, tak buka puasa. Dia adalah waktu-waktunya. Sebenarnya, apa kaitan ilmu sampai ke syurga? Tengok. Okey. Siapa-siapa yang tonton saya dekat live FB, IG, YouTube, okey. Tolong catat. Ini formula dia. Dia punya congak dia. Ilmu. Okey. Dengar baik-baik. Ilmu menjana iman. Ilmu menjana iman. Apa tu tuan-tuan dalam hidup ni nak membangunkan iman? Kita kan selalu kan doa, Allahumma ahyina bil iman, Allahumma amitna bil iman. Kan doa. Jadi nak hidupkan iman tu, ilmu. Kena ada ilmu. Daripada ilmu kenal Allah. Daripada ilmu tahu ibadat, tahu macam mana raya kan. Ilmu dapat menjana iman. Tengok kat sini. Tengok. Iman dapat menjana ukhuwah. Iman dapat menjana ukhuwah. Sebab apa? Iman aman. Kumpulan inti kot. Dia ada buat lagu Iman Aman. Oh, power lagu dia. Nanti dengar lah. Jangan suruh saya nyanyi. Saya out team. Iman aman. Ataupun iman ukhuwah. Daripada iman menyuburkan ukhuwah. Artinya, tanda-tanda orang ada iman, dia akan kasih pada persaudaraan. Kan tanda-tanda orang beriman, beriman pada Allah dan hari akhirat, apa dia? Falyukrim dhaifahu wala yuji fala yu'zi jarahu, tidak menyakit hati jiran, memuliakan tetamu, falyakul khair aw liyasmut, bercakap yang baik atau lebih baik diam. Itu kan tanda dia baik sesama orang tu. Semua benda tu, cakap yang baik, diam ketika tak perlu, memuliakan tetamu, tidak menyakitkan hati jiran. Iman, nampak? Iman, ukhuwah. Okey, bila ada ukhuwah pula, ukhuwah membawa pada apa? Ukhuwah membawa kepada syurga. Saya jarang dalam ceramah saya bawa formula ni, tapi sebab saya rasa perlu saya nak kongsikan, saya sebut. Saya tengok dalam suasana yang kurang tenang sikit sekarang ni, saya kena sebut benda ni. Bila ada ukhuwah yang mantap, membawa ke syurga. Kalau kita pernah dengar dalam hadis-hadis yang lain kan, Nabi sebut apa? Siapa-siapa yang memutuskan silaturahim, saling bertegur, apa semua, tak masuk syurga. Jadi kena jagalah ukhuwah ni. Kalau saling mendengki, saling membenci, macam mana? Okey, jom kita ulang sekali lagi. Apa dia tadi? Formula dia apa? Pertama apa? Ilmu.
Ilmu menjana apa? Ilmu menjana iman. Iman membawa pada apa? Tanda orang iman apa? Bersaudara. Bersaudara. Kasihkan saudara dia. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman sampailah dia menyayangi saudaranya seperti mana dia ingin disayangi. Sebagaimana dia nak orang layan dia baik, dia layan orang lain dengan baik. Dan yang daripada ukhuwah pula membawa pada apa? Ukhuwah membawa ke syurga. Sekarang kata apa? Til jannah, til jannah lebih kurang membawa ke syurga. Inilah dia. Kawan-kawan, teman-teman yang dirahmati Allah sekalian. Akan tetapi yang kita lihat senario atau suasana yang berlaku pada hari ini agak sedikit membimbangkan kita, menyedihkan kita bersama. Kenapa saya cakap macam tu? Saya tengok ada satu suasana yang perlu, kalau saya tak tegur, saya tak cakap, nanti saya bimbang keadaan ini akan lebih meruncing dan membimbangkan. Sebab itu saya menjemput rakan-rakan, follower, semua yang mengikuti Facebook saya, Instagram saya, ataupun yang menonton di YouTube channel saya. Kawan-kawan semua, saya kongsikan begini. Tolong caption boleh ayat saya ni. Ayat yang saya kongsikan ni, yang juga saya pinjamkan daripada guru-guru saya, termasuklah ramailah guru-guru saya ni. Sebelum ini kita ada juga membangkitkan isu jangan tuduh orang tak ikhlas, kan? Pernah tak kita pernah cakap macam tu tak? Kawan-kawan pernah tak macam tu? Jangan petikaikan keikhlasan orang. Sama ada dia bagi sumbangan terang-terangan, masuk Facebook, Instagram ke, YouTube ke, sampai masuk khabar ke apa, bagi sumbangan ke, tolong orang ke, apa benda baik, kebaikan, pergi umrah sambil duk live ke, apa benda, okey. Kita sebut apa sebelum ni? Jangan petikaikan ikhlas orang. Sebab ikhlas tu apa? Ikhlas itu jiwa yang murni, rahsia Allah di dalam hati. Ikhlas itu rahsia Allah dalam hati. Allah yang tahu hati kita. Allah yang tahu. Okey. Kita dah sebut dah, jangan petikaikan keikhlasan orang. Dia tu macam tak ikhlas, saya dia tu riak lah. Okey. Maka begitulah juga kita jangan pertikaikan dengki orang. Jangan kita pertikaikan tindakan orang dengan melabelkan, oh itu dengki, itu hasad tu. Ustaz tu aku ingat dia tu dengki dengan ustaz tu lah. Come on brother, dengar baik-baik. Oh, cakap putih pula, come on brother. Dengar. Tuan-tuan tahu ke hati satu orang yang menegur tu dengki sebenarnya? Sebagaimana kita tak boleh tuduh orang dia tu riak, maka jangan tuduh orang tu dengki. Kita bukan tahu. Kita belum tahu, kita belum pasti bahawa betulkah dia dengki. Tuan-tuan, dalam Quran, sebab itu Ramadan ni, kita jangan sekadar semata-mata baca Quran. Jom, tadabbur Quran, fahamkan Quran. Allah Ta'ala sebut apa? Inna ba'da zanni ithmun. Sebahagian dari sangkaan itu dosa. Saya ulang sekali, Allah pesan kat kita, inna ba'da zanni ithmun, sebahagian dari sangkaan itu adalah dosa. Boleh tak jangan duk bersangka-sangka? Satu orang datang jumpa saya, atau dia tegur saya kat Facebook. Dia kata, maaf Ustaz Ilyas, Ustaz Ilyas punya bacaan hadis dalam live ataupun dalam YouTube channel Ustaz tu macam ada sedikit tak betul lah. Maaf, bacaan hadis Ustaz, matan hadis Ustaz baca tu barisnya salah. Tiba-tiba ada pula orang lain hantam balik Ustaz tu. Halo Ustaz, dengki ke? Lu jealous ke? Lu lu buat live tak ada orang tengok, lu dengki sama Ustaz Ilyas ke? Tak boleh. Kita tak boleh cakap macam tu. Kita tak boleh cakap macam tu. Tak boleh. Kita tak boleh kata ustaz yang tegur saya tu, dia tu dengki dengan saya. Tuan-tuan tahu ke hati dia? Tuan-tuan tahu ke hati dia? Tak boleh. Selagi mana cara yang dia sampaikan, cara dia tegur, cara dia nasihatkan itu masih lagi dalam keadaan yang baik. Maksudnya, bila dia tegur saya secara dalam Facebook ke apa sekalipun, sekurang-kurangnya audien yang lain dapat tumpang ilmu sama. Bila tengok komen ustaz ni,
Oh, betul lah. Tu yang tadi aku rasa Ustaz Ilyas tadi macam ada sikit ralat kot, ada macam ada kurang sikit bacaan dia tadi tu. Oh, patutlah Ustaz ni pun tegur. Betul-betul. Masya Allah, meraihkan teguran dengan hati yang berlapang dada, tanpa menuduh orang tu dengki, orang ni riak, orang ni nakkan subscriber, orang ni nakkan likers, orang ni nakkan follower, orang ni nak naikkan isu, orang ni nakkan trending. No. Orang beriman, hati dia positive thinking. Kalau dia nak menegur sekalipun, dia berniat bahawa aku menegur dengan kebaikan. Dan kita pula support kebaikan itu sepatutnya. Jadi saya ingat dalam hal ini, kita jangan pilih bulu. Pilih bulu. Masing-masing dah pun berbulu, jadi jangan duk pilih bulu. Okey? Oh, kalau orang buat baik, orang buat baik, kita tuduh dia tak ikhlas. Bila kita nampak orang ni cuba negur satu hal yang keadaan ini, kita kata, oh dia tu dengki. Jadi yang elok apa ni? Kan kerik-kerik tu. Yang eloknya apa ni? Buat baik, orang tuduh tak ikhlas, riak. Menegur, memperbetulkan, dituduh dengki. Jadi nak buat apa sekarang ni? Dah tak boleh ke nak hidupkan suasana wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw itu memang Papa Zola memang memperjuangkan kebenaran. Kebenaran perlu disampaikan dan ditengok dengan sabar. Yang tu kita tegur orang, dia kena sabar. Kalau dia mentang balik backfire, kalau kena balik kat dia dia kena sabar. Dia menyampaikan yang hak, yang benar. Dan dia kena sabar. Dan orang yang menerima teguran pun kena sabar menerima teguran itu. Jangan balik macam apa-apa saja nak pokoknya sabar Imam Hasan Al-Basri pernah kata, kami tak sempat dengar dia ceramah, kami tengok dia punya muka insaf. Kami tengok Imam Hasan Al-Basri punya muka rasa nak buat baik. Bayangkan belum cakap lagi tu. Al-Basri, wahai anak muda, nasihatilah aku. Anak muda lalu Allah kan dia kata saya buat. Kita mengenai dia saya ni belajar segan saya Syekh besar gini apa-apa. Lala kata Imam Hasan Al-Basri, inilah yang dikehendaki oleh syaitan. Syaitan suka sangat apabila kita saling tidak menasihat sesama kita. Betul? Betul? Kalau sesama kita semua melihat kekurangan diri masing-masing, akhirnya tak siapa kena nasihat. Ada ustaz cakap orang, anak dia pun belajar tak pandai. Alah dia tu pendakwah tu pandai nak cakap ke orang. Aku tengok dia punya mak dia pun, bapak dia pun, adik dia pun. Kawan-kawan yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita nak menunggu kesempurnaan, inilah matlamat syaitan. Dia nak kalau boleh ini, moga-moga semua yang menonton live Facebook saya yang dibawakan oleh Yayasan Budi Ehsan Malaysia ini dapatlah mengambil iktibar. Dan kalau boleh kongsikanlah dengan kawan-kawan, teman-teman yang lain. Moga ianya bermanfaat dan menyedarkan kita bersama daripada apa panggil terus menerus dalam beranggapan, bersangka buruk sesama kita. Kawan-kawan yang dirahmati Allah sekalian. Okey.
Apa bahayanya penyakit dengki ni? Kawan-kawan semua, dengki ni dia tak berakhir setakat hati dia saja. Dia tak berakhir setakat dia saja. Duduk tension seorang-seorang, aduh geramnya aku, aduh meluatnya aku. Dengki dia tak berakhir dekat dia seorang saja. Ingat, dengki akan melahirkan banyak lagi sifat-sifat buruk yang lain. Apa di antara yang daripada dengki lahirnya fitnah menfitnah, dari dengki lahirnya kata mengata, dari dengki datangnya tuduh menuduh, dari dengki datangnya hasut menghasut, benci membenci, dari dengki datangnya dendam. Buruk macam ni, apa kata baginda Nabi, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yab'adu ala ba'in wa kunu ibadallahi ikhwana. Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan saling membenci, jangan saling membelakangi, dan jangan kalian dalam keadaan membeli barang yang sedang ditawar oleh orang lain, dan hendaklah kalian menjadi hamba Allah yang bersaudara. Tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat kita tu hadis ayat-ayat Allah Ta'ala mengingat, jangan duk ada perangai-perangai dengki sesama kita ni, hasad sesama kita. Apa antaranya? Kawan-kawan boleh rujuk dalam Quran. Antaranya surah An-Nisa ayat 32. Surah An-Nisa ayat 32. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa la tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله terhadap orang yang dikurniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. Kerana bagi orang lelaki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bahagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebahagian dari kurniaannya. Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha meliputi, mengetahui segala sesuatu. Surah An-Nisa ayat 32. Kawan-kawan, sebab itu perangai hasad ni dia tu belajar tak pandai tapi kaya. Kau apa masalah kau tak puas hati dengan orang ni? Sebab tu dia awal tadi saya sebut apa? Salah satu sifat orang dengki, orang hasad ni apa dia? Dia gagal melihat nikmat, gagal melihat hikmah. Gagal melihat hikmah. Nanti insya-Allah lah pada kesempatan akan datang saya akan sebutkan juga. Ada rezeki Allah bagi, memang usaha kita dan kurniaan Allah. Ada setengah rezeki dapat kan dia doa selama ni, tiba-tiba dia dapat. Ada rezeki ni macam jenis, ada kesempatan lain nanti insya-Allah kita untuk kita jadikan orang panggil apa, bahan muhasabah bersama. Mak saya pun tengok Khadijah Mahmud is watching you.
Dia dengki ni apa ni? Dia orang kalau dengki, sebenarnya dia ada tiga masalah jiwa. Tiga masalah jiwa dia. Kalau orang dengki dia ada hasad, apa masalah dia? Bahawa apa dia? Dosa ini sesuatu yang apa? Wal ithmu ma haka fi sadrika. Dosa ini sesuatu yang meresahkan jiwamu. Dosa itu meresahkan jiwa. Dosa itu saling menegur kawan ni, itu dengki. Dosa kok ni. Tengok kawan ni buat kebaikan, kita kata itu riak ni. Resah. Dosa kok ni. Yang keduanya marah. Dia marah, tak puas hati. Yang ketiga kecewa. You know kecewa. Yang mana dengan penyakit ataupun perasaan yang tak keruan ini, perasaan tak menentu ini, dia akan menatijahkan kepada suatu keadaan yang lebih buruk. Apa dia? Rupanya orang yang ada resah, marah, kecewa, bahana daripada hasad ataupun dengki, apa dia? Dia akan menyebabkan seseorang itu datangnya dia punya apa tu, trailer pandai ustaz kamu dah. Dia sebut apa, sebenarnya yang melemahkan jiwamu adalah perasaanmu sendiri. Memikirkan sangkaan yang buruk-buruk, jiwa jadi lemah. Duk sangka anak tak sayang, duk sangka mak tak sayang, duk sangka bapak tak suka kat dia, duk sangka mak tua tak suka kat dia, duk sangka kawan ni benci kat dia. Lemah jiwa. Padahal orang-orang yang disebutkan tadi itu sikit pun tak ada benci, sikit pun tak ada rasa macam yang dia fikirkan itu. Akhirnya mendatangkan apa? Lemah jantung, gangguan fungsi ginjal. Dia nak bak mai. Tolong share. Pesan kawan-kawan kita, bapa kita ke mak kita ke kenalan-kenalan kita yang ada risau tak tentu arah ni, pesan kat dia. Siapa ada keterlaluan sangat risau benda tak sebenarnya fikir risau tu, penyakit bakal mengundang ataupun datang nanti, wal'ayazubillah min zalik. Kawan-kawan yang dirahmati Allah sekalian, sebab itu bagi saya, kalau saya tak ingatkan semua benda ni, maka lama-kelamaan kita bimbang, akan jadi rosak habis semua kawan. Akan jadi tak menentu perangai kita ni semua. Dan rupanya kawan-kawan semua, orang yang dengki ni pun dia ada macam-macam jenis juga, macam-macam jenis dengki. Dan kebiasaan dengki ni akan menimpa orang yang apa? Orang yang ada nikmat lah. Orang yang ada nikmat, dengar. Dalam riwayat Imam Baihaqi, Nabi menyebutkan kulli dzi ni'matin mahsudin. Setiap orang yang ada nikmat pasti ada pendengkinya. Itu yang dalam surah Al-Falaq kan, Allah Ta'ala sebut wa min syarri hasidin iza hasad, daripada kejahatan pendengki ketika dia mendengki tu. Memang orang yang ada nikmat, adalah yang nak mendengki tu. Nikmat apa ustaz? Macam-macam. Dia ada harta, ada orang dengki dengan harta dia. Dia ada pangkat, ada orang dengki dengan pangkat dia. Dia ada nama, glamour, famous, orang dengki dengan kefamousan dia tu.
Dia tubuh badan sihat, pergi surau jalan kaki ya, orang dengki. Orang cantik, muka handsome, ganteng, ini semua pun ada orang dengki. Alah, dia tu adalah tu, cucuk sana, cucuk sini, tu ada. Orang dengki kenapa? Dia entah mengamalkan apa tu, petua-petua kesihatan ke, makan buah ke, oren, makan apa, vitamin C, mana tahu. Orang suara merdu, kawan-kawan kita penashik ke apa ni, you can use your voice, apa nama tu. Orang suara merdu ke apa, ada yang dengki. Ada yang dengki. Orang hidup kasih sayang pun ada yang dengki. Kalau kawan-kawan ada juga menonton YouTube saya, channel YouTube saya, Ustaz Ilyas Ismail Official, pun saya dah sebut sebelum ni. Saya pernah tengok orang munafik, dia benci tengok orang Islam berkasih sayang. Dia tak boleh tengok. Dia tak tengok. Elok ada masjid, dia pergi buat masjid lain, nak bagi pecah jemaah. Dia nak bagi bergaduh sesama jemaah, ada. Itu perangai buruk. Dia kalau dah tengok orang saling berbaik-baik sesama kita, patut dia kena saling tolong-tolong. Kan? Saya ada kawan-kawan yang mungkin menonton saya pada waktu ini, kalau mungkin line sangkut, macam tak berapa nak clear, jangan risau. Nanti saya jemput anda untuk tonton di YouTube channel saya. InsyaAllah lah, mungkin esok tengah hari ke mana anda boleh tonton. Dengan saya akan buat satu lagi versi yang jelas, yang lebih lancar, yang lebih terang, InsyaAllah. Latar belakang nak mana? Nak kursi kuning ke? Nak kursi hitam ni ke? Nak belakang dinding pintu pokok ke apa? Komen sikit, nak kursi mana? Nanti saya ajar. Nanti yang itu saya akan buat supaya line clear. Nanti kita akan buat, insyaAllah ya. Okey. Namun bagi kawan-kawan yang baru saja menonton saya pada waktu ini, yang dibawakan oleh Yayasan Budi Ehsan Malaysia, jangan lupa jom kita pakat menyumbang, pakat bersedekah menerusi yayasan ini, dan pakat membantu sampaikan sumbangan anda kepada mereka yang memerlukan. Yang paling penting, setiap sumbangan anda akan mendapat pelepasan cukai. Okey. Dan orang yang pasti ada yang dengkinya, Allah akan kata atau dengkinya Habil, Qabil kepada Habil. Habil ni anak Nabi Adam, Qabil pun anak Nabi Adam. Pembunuhan manusia pertama, itulah dia. Qabil ambil batu dia. Artinya diterima Allah. Korban, maklumlah korban Qabil kan teruk sangat, cacat-cacat jagung pun tak elok, tanaman buruk-buruk, bagi hak tak elok, Allah tak terima lah. Bukan daripada hati dia, ketakwaan hati dia tu, bagi asal syaratnya, maka Allah tak terima. Dengki punya pasal empuk kepala adik dia. Ingat, banyak berlaku bergaduh adik-beradik kerana dengki ni banyak, terlalu banyak. Kawan-kawan yang dirahmati Allah sekalian, ada juga disebutkan dengki ni berlaku sesama adik-beradik apabila melihatkan ada di kalangan saudara adik-beradiknya itu baik. La ilaha illallah. Kawan-kawan, kita adik kita sekolah menengah, dah jadi qori, abang dia kari, adik dia qori, ataupun bapa puji. Jadi kita sebagai adik-beradik patutnya rasa tumpang seronok dengan kejayaan adik-beradik kita, our sibling. Kita punya adik-beradik kita. Tapi dalam Al-Quran sendiri Allah menceritakan dengki sesama adik-beradik ni pernah berlaku. Apa dia? Dalam Quran Allah mencatatkan dalam surah Yusuf ayat yang kelima, ketika mana Nabi Yusuf alaihissalam cerita pada ayahandanya Nabi Yaqub alaihissalam tentang dia punya mimpi.
nampak planet apa semua sujud pada dia. Ayahnya pun berpesan, kata ayah dia, orang kepada Nabi Yusuf, hai anakku, jangan kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu, maka mereka membuat kebinasaan kepadamu. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Ayahnya pesan, mimpimu ini jangan duk cerita dengan adik lain. Kan, kalau nak sedap lagi bab mimpi ni pun saya dah pernah ceritakan dekat dalam YouTube channel saya juga, Ustaz Ilyas Ismail Official. Anda boleh tonton juga. Saya ada cerita tentang mimpi baik, mimpi buruk. Mimpi baik, mimpi buruk. Memang betul. Ayahanda Nabi Yusuf, iaitu Nabi Yaqub alaihissalam, pesan pada Nabi Yusuf tu memang sungguh pun. Di kalangan adik-beradik Nabi Yusuf ni ada yang dengki. Apa kata adik-beradik Nabi Yusuf? Kata mereka, il qalu la Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa Nabi Yusuf berkata, sesungguhnya Yusuf dan saudara kandungnya Bunyamin lebih dicintai oleh ayah kita daripada kita sendiri, padahal kita ini adalah satu golongan yang kuat. Sesungguhnya ayah kita adalah dalam keadaan kekeliruan yang nyata. Tengok. Adik pun semua dengki. Adik dah baik, patut beruntung lah. Dapat adik baik kot, boleh tumpang kebaikan dia, boleh minta dia sering nasihatkan. Tak, dengki. Dia kata, tengok ayah bagi muka sangat kat Yusuf tu. Ayah baik sangat, ayah sayang Yusuf. Padahal kita ni semua lagi bagus, kita lagi kuat, boleh buat itu ini semua. Yusuf juga dia sayang. Tengok, ini buruk punya perangai. Dalam ahli keluarga kita, ingat, jangan duk ada perangai macam ni. Jangan duk ada banding-banding sesama anak. Tak boleh. Oh, anak sulung belajar tinggi, bagus. Oh, sayang anak sulung. Yang lain sekolah tak berapa nak tinggi, bangunan rendah semua, tak berapa sayang. No, tak boleh perangai macam tu. Ini mak bapak yang tak adil bagi saya. Mak bapak perangai macam ni tak adil. Anak dapat keputusan kurang cemerlang. Anak yang nombor 3 dapat cemerlang. Dipuji anak nombor 3 melebih-lebih melangit-langit. Anak yang kurang cemerlang ni dia tak berapa nak puji sangat. Padahal anak yang tak berapa sangat ni pun entah dialah yang akan tolong dia hari tua nanti. Jangan macam tu. Setiap anak ada rezekinya. Setiap anak ada rezeki. Allah dah kirimkan bersama dia. Tak boleh. Orang tanya, kak, anak yang sulung tu, anak saya yang sulung itu kerja ini tu ini. Anak nombor 2, anak saya pun nombor 2 itu ini. Anak nombor 3 ni tu boleh alhamdulillah. Oh, jangan. Anak kerja apa, anak pendapatan macam mana pun, ingat, all profession in one commitment. Saya jarang cakap orang putih ni. Sejak masuk Ramadan ni dia banyak jadi Cambridge sikit. All profession in one commitment. Siapa pun kerja kita dalam satu matlamat. Saya pendakwah, ada ustaz lain, walaupun dia ustaz tapi dia berniaga. Ada ustaz lain, kita semua dalam satu matlamat. Jangan saling dengki, jangan saling bertikai. Adik-adik, jangan dengki sesama adik-beradik. Lebih teruk bulu-bulu pula tu, tak boleh. Al-hasad huwa al-bughdu wal karahatu lima yarahu min husni halil mahsud. Kata Ibn Taymiyah, hasad adalah membenci dan tidak suka terhadap keadaan baik yang ada pada orang yang dihasad.
Orang tu baik pun kau dengki. Rajin pergi surau, rajin pergi masjid. Alah, dia tu nak menunjuk lah tu. Dia nak menunjuk lah yang dia tu suami soleh, dia tu apa jemaah paling taat. La ilaha illallah. Kau sabar. Jangan mulut tu banyak bertenang sikit, banyak berzikir, ingat Tuhan sikit. Tak padan dengan Ramadan ni. Jangan sampai kita apa orang panggil, Allahumma salli ala Muhammad, kita mendengki orang tak tentu arah. Sebab saya takut kerana perangai dengki kita ini mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ulama ada menyebutkan. Dia dengki ni dia ada beberapa jenis juga. Pertama, tingkat dengki. Pertama, ada jenis dengki, dia nak nikmat yang ada pada orang lain tu hilang. Orang lain dapat nikmat apa-apa, dia nak nikmat yang ada pada orang lain tu hilang. Kadang-kadang tu dia siap doa tu, minta Allah kereta yang dia baru beli tu, zikir banyak, kau zikir. Ingat Tuhan banyak sikit. Ya Allah, patutlah kan? Patutlah. Melentur, melunakkan hati kita supaya merasai bahawa yang aku dapat ni bukan aku punya, Allah pinjamkan saja. Yang aku dapat ni perlu aku kongsikan dengan orang lain, baru aku boleh spread the love, aku boleh sebarkan kasih sayang pada orang lain. Baru tak ada dengki, baru tak ada benci, baru tak ada hasad sesama kita. Perasan tak? Perasan ke tak perasan ni? Letak di ruangan komen. Perasan ke tak perasan? Kan? Wan Bukhari kata, setuju Ustaz, terima kasih. Ros Al-Habsyi, dengki sebab adik-beradik lain dapat jaga mak. Nanti kita tengok. Ada juga dengki yang ada macam dengki tapi benda tu baik. Ukhti Ros dapat ilmu yang baik hari ni. Perasan? Yang saya sebut tadi tu, ingatkan kata Ustaz perasan. Betul. Kadang-kadang kita saya ada dapat satu ilmu baru ni. Marziah Syuaib. Terima kasih menonton. Marziah dah nama lama ke apa ni? Marziah Syuaib, dia kata dengki SMS. SMS. Orang WhatsApp lah ni, tak pakai SMS dah. SMS. Senang melihat orang susah melihat orang senang. Cantik, cempoy. Yang ni saya boleh faham. Dia dapat SMS iaitu bagus. Share lagi apa-apa. Kan, mulut dan hati jangan mudah sifat dengki, benci sesama. Cuba perasan ke Normaliah binti Jamil. Betul lah tu. Kan? Okey. Jadi ada setengah dengki ni memang boleh bawa kepada kerosakan, tapi ada setengah tu dia macam dengki tapi boleh bawa kebaikan. Nanti saya sebut. Tu yang pertama tadi. Yang kedua, dengki juga dia ingin nikmat yang ada pada orang lain hilang sebab dia pun nak. Ya Allah, kita minta lah kereta yang baru dia beli tu meletup, terbakar. Sebab aku nak kereta tapi kereta dia kesian tu. Na'udzubillah min zalik, la ilaha illallah. Dia tak boleh macam tu. Ataupun kadang-kadang dia tak mau pun nikmat tu, tapi dia melibat tengok orang lain dapat, orang lain naik pangkat. Ya Allah, bagilah
dia tu nanti disabitkan apa-apa, kena skandal ke apa, kena fitnah ke apa, bagi dia tukar cawangan lain ke, turun angkat ke, kena inilah apa-apalah, kena siasat ke apa kan. Tapi aku tak nak lah jawatan tu tinggi sangat, tapi biarlah dihilang nikmat tu. Ada tu dengki, tu dengki lah tu, hasad. Ulama itu pun hasad. Lagi apa? Dia tak ingin nikmat tu, tapi dia nak orang tu kekal dalam kemunduran. Dia dia tak mau pun nikmat tu, nikmat harta ke, nikmat pangkat ke, apa pun jawatan ke apa, dia tak mau sangat pun. Tapi dalam masa yang sama, dia nak orang tu maintain, tak lebih berdoa. Maintain miskin, maintain bodoh, maintain kurang, maintain mundur, macam tu ya. Jangan lebih dari aku, jangan lebih daripada aku, jangan lebih daripada aku. Aku follower Instagram aku dah 100,000 dah. Kau jangan nak lebih aku, atau kau makin unfollow kalau boleh. Dia perangai macam tu. Itu hasad, dengki lah tu, dengki. Kita Nabi dah cukup lah sikit-sikit, kering tekak kawan ni tak boleh nak minum. Tapi kalau anda tak puas, anda boleh tonton saya di channel saya, Ustaz Ismail Official, yang boleh subscribe, sebab nanti video yang tajuk yang kurang lebih begini juga akan saya upload nanti sana, dan anda boleh tonton dengan line clear nanti, insya-Allah ya. Okey. Yang terakhir, nampak macam dengki tapi bukan dengki. Nampak macam hasad tapi dia bukan hasad. Ghibtah ni dia macam dengki, macam hasad, macam dengki, tapi dia bukan hasad, bukan dengki. Macam mana pula ghibtah ni? Dalam sebuah hadis Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, la hasada illa isnatain, rajulun ata yaqdi biha wa yu'allimuha. Hadis riwayat Imam Bukhari nombor hadis 73, dan riwayat Imam Muslim nombor hadis 816, hadis sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh hasad atau ghibtah kecuali pada dua orang, iaitu orang yang Allah anugerahkan padanya harta, lalu dia infak pada jalan Allah, jalan kebaikan. Dan yang kedua, orang yang Allah kurniakan pada dia ilmu. Kata ulama, ilmu Al-Quran dan As-Sunnah. Okey, ilmu Quran dan ilmu Sunnah. Saya dulu belajar kuis dulu, ambil diploma Quran Sunnah dulu. Kan. Dapat Allah bagi pada dia, tak semestinya diploma ke ijazah Quran Sunnah. Allah bagi ilmu Quran, ilmu Sunnah atau ilmu agama pada dia, dan dia menunaikan ilmu yang dia dapat, dia amalkan ilmu itu, dan dia ajarkan pula ilmu itu. Dua jenis orang silakan untuk ghibtah. Ghibtah ni maknanya dia macam dengki. Artinya kita rasa macam, ya aku jealous lah, dia tu harta dah lah banyak, dapat income besar-besar, kuat menyumbang, kuat bersedekah, bagi wakaf. Ish, baik lah dia, aku jealous betul lah dengan dia. Itu jealous yang dibolehkan. Itu jealous, silakan. Dan yang keduanya, ish dia tu belajar agama banyak, ada ilmu, dia rasa dia, aku nak jadi macam dia. Kalau macam tu silakan jealous. Itu jealous yang membawa kebaikan. Ataupun yang ketiga juga, kata ulama, dia dipanggil sebagai munafasah. Munafasah ni macam mana pula kawan-kawan semua? Munafasah ini maknanya
dia dalam keadaan persaingan yang sihat. Persaingan yang sihat boleh. Persaingan yang sihat. Contoh dalam Quran, Allah menyebutkan dalam surah Mutaffifin ayat yang ke-26. Surah Al-Mutaffifin ayat 26 kata Allah, wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun. Dan untuk yang demikian itu hendaknya orang berlumba-lumba. Tengok kawan kita Ifah bagi sekar, kita pun nak berlawan. Macam sekarang tadarus, banyak orang sibuk dengan tadarus. Aku masuk 3 Ramadan, aku dah 5 juzuk. Kau tahu, aku dah 6 juzuk. Satu hari 2 juzuk aku balun. Aku baca 2 juzuk satu hari. Kawan tu kata, okey. Aku hari ni aku nak pulun 5 juzuk semua. Kering aku baca hari ni. Betul-betul aku nak kumpul pahala. Bersaing. Kebaikan, ahlan wa sahlan. Buat yang sebaiknya. Okey, so mudah-mudahan perkongsian saya ini memberikan manfaat pada semua. Terima kasih sekali lagi kepada penaja kita, Yayasan Budi Ehsan Malaysia, kerana sudi menaja kuliah yang mudah-mudahan membawa barakah kepada semua para penonton. Dan jangan lupa untuk share sebanyak-banyaknya video ini, kerana insya-Allah mungkin ramai kawan-kawan kita di luar sana juga nak menyumbang dengan yayasan ini. Dan anda juga boleh menyumbang dan boleh like Facebook mereka, kerana untuk mengetahui lebih lanjut aktiviti yang dijalankan oleh mereka, insya-Allah. Mudah-mudahan kita dijauhkan daripada sifat dengki maupun hasad maupun jealous yang tak tentu arah ni semua, agar kita dibimbing oleh Allah Taala di dalam bulan yang mulia ini, insya-Allah. Terima kasih semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم اجعلنا من الناجحين والفائزين والممتازين في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا وتمن تقصرنا يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semua. Nak ucapkan selamat sarapan, mana ada sarapan. Saya nak ucapkan semoga anda terus giat beribadah dalam Ramadan, dan jangan lupa untuk pergi ke YouTube channel saya juga, insya-Allah Ustaz Ilyas Ismail Official, dan boleh subscribe untuk lebih lagi pengisian anda dalam Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi